Pasukan negara jiran mempertaruhkan Tan Killer dan Afiq Han Azmi Han yang berjersey hitam kuning menentang wakil berpengalaman Kuala Lumpur Aidil Aiman Azwawi dan Muhammad Muslim Ramli. Permainan berat sebelah sedikit mengganggu kerancakan saingan pada awalnya dan penantian Singapura untuk kutip mata pertama hanya berjaya ditamatkan dengan kegagalan servis KL yang terkandas di jaring untuk kedudukan menjadi 11-1. Namun hanya itu saja peluang yang diberikan wakil KL sebelum pantas menamatkan set pertama 21-1. Selepas itu Singapura dilihat kembali lebih baik di set kedua. Namun rejaman-rejaman yang dilakukan masih belum mampu untuk menggugat penguasaan KL yang diperkuatkan pula oleh Daniel Arami Abdul Halim sehingga memimpin 16-11. Ia diikuti kutipan mata berturut-turut oleh pasangan KL untuk mengesahkan kemenangan mereka menerusi keputusan 21-11 di set kedua. Okey, kita terus saja bersama dengan rakan setugas iaitu Azlan Mubin yang berada di Melaka. Azlan Mubin, Assalamualaikum. Okey, saya rasa Opa tak begitu nak dengar sangat tapi kita nak terus kepada kita punya persoalan hari ini. Of course, fokus kita pada perlawanan Singapura menentang Kuala Lumpur yang kita boleh dapat lihat terutama di set pertama memang mudah sangat KL ni menguasai permainan. Mungkin Lan boleh berikan sedikit kupasan. Terima kasih rakan-rakan Ed dan juga Su. Saya cuba mendengar tapi saya akan ulas ke semuanya. Apa yang berlaku untuk hari yang pertama ini, sebagaimana Su tanyakan tadi, persoalkan tadi mengenai Singapura yang turun buat kali pertama. Apa yang saya boleh katakan ialah pengalaman mereka itu membezakan dengan pasukan Kuala Lumpur. Terutamanya bagi acara double tadi kita lihat Aidil yang baru menang dekat Kings Cup bergandingan bersama dengan Killer Putrajaya sebelum ini dan juga pemain muda dari Kuala Lumpur iaitu Ku Daniel. Satu kombinasi yang menarik. Singapura kita tahu mereka dalam proses transisi untuk dari pemain berpengalaman ini mereka serang pemain muda. Itu disebabkan kita perhatikan mereka masih lagi struggle dan mencari momentum suasana dalam kejohanan. Itu yang berlaku untuk pasukan Singapura. Disebabkan itu mereka tewas mudah. Dan seterusnya apa yang saya nak kongsikan juga ialah yang menarik saya ialah hari ini ialah mengenai pasukan Perak. Untuk acara double, Perak menentang pasukan Sabah. Ini juga boleh kita katakan suasana atau situasi sebagaimana KL dan juga Singapura. Sabah kali ini untuk kejuaraan buat kali pertama peloton kali ini mereka menyerahkan pemain yang boleh katakan muda, kombinasi pemain yang pernah bermain tapi bukannya berpengalaman di pentas kompetitif. Tak selesai hanya seorang pemain yang pernah beraksi di saingan Division 1 musim lalu di saingan STL. Selebihnya mereka mahukan lagi peredaran yang banyak untuk bersaing kejohanan yang akan datang terutamanya. Ini adalah platform untuk Sabah bermula mereka nak menuju ke Piala K Johari dan juga STL nanti. Manakala untuk Perak, kombinasi kita tahu Ashraf, Mazrul, pengalaman nak dibandingkan dengan Sabah. Itu sebabkan itu Sabah, Perak menang mudah ke atas pasukan Sabah. Dan seterusnya, berkaitan dengan pasukan Johor dan juga ATM. Itu adalah satu situasi yang mungkin tidak diduga, terutamanya untuk pasukan Johor. Johor bangkit di set pertama. Turning pointnya ketika 19 sama. Kalau kita perhatikan permulaan set pertama sehinggalah ke mata 19, ATM sentiasa di depan. Tetapi ketika 19 sama, Aizat, kombinasi Aizat, maafkan saya, Haziq. Aizat pula. Haziq, Farhan Adam dan juga killer pasukan Johor, Aizat, iaitu aka Bangau lah. So kombinasi ini kita nampak semakin mereka masih mencari kesalahan pada awalnya namun di penghujung itu mereka mendapatkan kesalahan itu dan akhirnya mereka menang. Set kedua, situasi di penghujung set pertama dibawa oleh pasukan Johor menyebabkan tekanan lebih terarah pada pasukan ATM dan akhirnya mereka menang. Dan Johor permulaan ini pada saya mereka sangat bijak kerana mereka berjaya mengatasi pasukan yang dilihat dari segi keserasian, teamwork. ATM adalah pasukan yang ada kelebihan. Kerana itulah pasukan yang sentiasa bermain bersama tapi mereka berjaya memecahkan penguasaan oleh pasukan ATM dan saya percaya ini adalah momentum terbaik untuk pasukan Johor nak menguasai ataupun nak menempatkan dalam dua kelompok terbaik dalam pasukan A untuk layak ke suku akhir terlebih dahulu. Dan berikutnya, panjang sikitlah soalan yang keempat yang saya nak kongsikan ialah berkaitan dengan pasukan Kelantan dan juga Pahang. Kalau kita perhatikan Kelantan untuk acara regu ni,
Kelantan ialah pasukan yang mungkin tidak kita duga kerana mereka hadir sini penuh dengan cerita yang saya rasa agak sukar untuk mereka harungi kerana dari segi pemain mereka terpaksa pecahkan. Pemain muda Iqbal tak ada kerana persiapan untuk pasukan Kelantan ke pentas Sukma serius. Mereka menghantar hampir ke semua pemain Sukma berada di Bangkok sekarang untuk persiapan menuju Sukma. Disebabkan itu mereka menyerahkan kombinasi pemain yang dilihat last minute. Nasib baik Tekong import Wirawan Anongkai aka Lemon sempat hadir untuk bersama melengkapkan posisi Tekong untuk pasukan Kelantan, dan kita lihat hari ini pengalamannya masih lagi boleh digunakan pakai dan masih lagi berbisa menyebabkan mereka menang hari ini. Kelantan pada saya mungkin boleh menempatkan dua pasukan dalam kumpulan untuk layak ke suku akhir setakat ini apa yang saya perhatikan. So dan juga Adlin Ismail. Okey, terima kasih kepada Azlan Mubin. Saya fikir cukup panjang lebar dia perkongsian pada Azlan. Dan sebab tak lupa nama Tekong daripada Thailand tadi. Terima kasih Azlan.